Saya Ahmad Sameon dari Johor ingin berkongsi sedikit pengalaman sepanjang saya dan kawan saya berada di Jalan Jamaluang di Mersing, Johor. Alkisahnya, saya bersama dua rakan baik, Apis dan Wani, telah membuat satu perancangan untuk jalan-jalan ke Mersing. Sebelum diteruskan kisah, saya memperkenalkan secara ringkas dua rakan baik saya ini. Apis dan Wani merupakan rakan sejak kami menuntut di UTM Skudai Johor. Apis dan Wani ini merupakan rakan satu kursus dengan saya. Masing-masing dah kenal lama dan dah masak dengan perangai gila-gila setiap orang. Kami juga selalu melakukan aktiviti bersama-sama. Sebenarnya ada lagi rakan-rakan yang lain kami rapat. Cuma saya hanya fokus pada Apis dan Wani sahaja. Kerana mereka merupakan peranan utama dalam cerita ini. Wani berasal dari Kedah. Orangnya santai, sempoi dan lasak. Apis pula orang Perak. Orangnya suka menyakat dan ada deria keenam sedikit. Hubungan kami agak rapat sehinggalah tamat pengajian. Sampailah ke alam pekerjaan pun kami masih rapat. Untuk pengetahuan semua, kami semua sekarang bekerja di Johor. Kami selalu sangat lepak bersama, tengok wayang, berjalan sana sini, maklumlah semuanya bujang. Namun masing-masing tahu jaga batasan masing-masing dalam pergaulan. Berbalik kepada cerita asalnya tadi, seperti biasa, jika ada waktu terluang, kami suka sangat merancang untuk berjalan-jalan. Pergi ke KL lah, pergi Melaka lah, pergi Bukit Tinggi lah, buat majlis makan-makan lah. Cuma kali ini saya kongsikan pengalaman kami bertiga yang buat perancangan berjalan-jalan ke Mersing. Kami bercadang untuk ke Mersing sambil buat acara barbecue di sana. Bawa ayam yang diperap siap-siap. Jadi bila dah rancang hendak berjalan sambil bawa bekal, masing-masing sibuklah siapkan mana yang patut. Dari hal beli ayam dan bahan-bahannya sehinggalah kepada proses memerap. Kami bercadang untuk bertolak lewat malam dan dijangka akan sampai ke Mersing pada awal pagi. Perjalanan ke Mersing ini kami perlu melalui kawasan Ulu Tiram, Kota Tinggi, Jamaluang dan terus ke Mersing. Kami pergi dengan sebuah kereta Proton Persona milik Apis. Lokasi pertama sebelum kami bertolak adalah rumah Makcik Apis di Skudai. Sebelum memulakan perjalanan, saya lepak di rumah Makcik Apis dahulu. Kebetulan tiada sesiapa di rumah makciknya. Hanya Apis seorang saja. Jadi tidaklah segan sangat untuk lepak-lepak dulu. Setelah beberapa waktu berlalu, kami memulakan perjalanan selepas jam 12. Apis memandu kereta pesonanya dan kami terus meluru ke rumah sewa Wani yang terletaknya di Senai. Untuk pengetahuan semua, saya orangnya bukanlah berani sangat, agak penakut juga. Suatu perjalanan, Apis yang memandu kereta, Wani di sebelahnya dan saya pula berada di tempat duduk belakang. Sementara periuk kecil yang berisi ayam ada di sebelah kanan saya, diletakkan di lantai kereta. Sementara radio dihidupkan, Apis berbual dengan Wani dan semakin lama saya perasan topik yang mereka bincangkan. Jika tidak salah, mereka berbincang tentang Cik Lang ataupun dengan erti kata lain, langsui. Dah gila malam-malam buta buka cerita tentang makhluk ni. Kami pun dalam perjalanan ke Mersing yang merentasi Jalan Jamaluang. Kepada mereka yang tidak tahu dan juga kepada mereka yang tahu, Jalan Jamaluang ini terkenal dengan bermacam penampakan. Dan kawasan ini ada kubu-kubu British lama sewaktu Perang Dunia Kedua dahulu. Kubu-kubu ini digunakan untuk menangkas serangan dari pihak tentera Jepun di Melaya satu ketika dahulu. Kubu-kubu ini terletaknya di tepi-tepi jalan. Jika tak silap, ada orang yang pernah ternampak sesuatu di atas kubu tersebut. Alhamdulillah, saya tak pernah nampak lagi lah. Jalan Jamaluang pada waktu malam gelap teramat sangat.
Jalannya cuma ada 2 lorong saja. Jalannya lurus, memanjang dan sekali-sekala ada bengkang-bengkoknya. Kiri kanan merupakan hutan dan semak. Lampu jalan pula tiada. Hanya mengharapkan lampu kereta sendiri dan kenderaan lain sahaja yang memecahkan kegelapan di kawasan itu. Seperti yang diberitahu sebentar tadi, saya memang agak penakut. Jadi, bila terdengar si Apis buka cerita tentang makhluk itu, saya pun tegurlah. Dengan selamat si Apis memperlahankan suara radio sambil menyambung ceritanya dengan Wani. Dia memang sengaja hendak saya turut mendengar ceritanya sambil hendak menyakat saya. Saya menjadi runsing ketika itu sebab memikirkan jikalau perkara buruk terjadi. Dahlah kami lalu jalan yang gelap gelita. Kereta pun tak banyak. Waktu pula pada masa itu boleh tahanlah juga awal paginya. Kami pula sambil memandu sambil bercerita perihal benda-benda seperti itu. Risau juga, takut jadi apa-apa. Tidak lama selepas itu, kereta kami melalui satu kawasan kemalangan. Kawasan kemalangan tersebut seolah-olah baru berlaku. Melalui kawasan tersebut, kami tidak ambil pusing sangat. Sekadar melihat dan tegur sajalah. Apis meneruskan perjalanannya seperti biasa. Kemudian tidak lama selepas itu, kami sedikit terganggu dengan keadaan dan lori dari arah yang bertentangan dengan kami. Kebanyakan mereka memberikan isyarat lampu tinggi pada kami. Pada mulanya firasat Apis ada penghadang di hadapan. Namun setelah diamati, Apis berasa sedikit pelik dan rasa tak sedap hati. Maka si Apis mulalah menyiasat. Mulanya sambil memandu, Apis melihat cermin pandang belakang. Tiada apa-apa dan tiada apa yang meragukan. Semestinya ketika itu, mestilah dia ternampak muka saya di belakang. Kemudian Apis melihat cermin pandang tepi sebelah kiri. Pun tiada apa-apa juga. Seterusnya, Apis melihat cermin pandang sebelah kanan. Astaghfirullahalazim. Apis terlihat sesuatu. Kali ini pandangan Apis betul-betul tertumpu pada sudut tersebut. Terkedu barangkali, namun masih mampu mengawal kenderaan yang dipandu agar tidak terbabas. Apis terdiam, tidak berkata apa-apa. Ketika itu, saya dan Wani hanya penumpang boneka. Langsung tidak mengetahui dan tidak sedar apa yang berlaku. Apis masih memandu kereta pesona itu dengan kawalan terbaiknya. Kemudian Wani perasan Apis secara tiba-tiba menggenggam telefon bimbitnya. Firasat Wani sendiri bercelaru dan berbau pelik. Hati Wani terdetik. Takkanlah tunangan si Apis tidak tidur lagi waktu-waktu macam ni. Boleh pula si Apis main-main mesej sambil-sambil pandu kereta. Tiba-tiba Apis memberikan telefon bimbitnya kepada Wani. Wani tanpa menunggu lama terus meneliti apa yang ditaip oleh Apis ketika itu. Apis memberi pesan jangan pandang belakang sebelah kanan sebab ada benda sedang ikut kita. Apis pesan lagi, jangan tertoleh pun atau minta buat seolah-olah tidak tahu saja. Wani terkejut dan terus tidak tentu arah selepas membaca mesej tersebut. Hanya pandangan di hadapan sahaja yang menjadi tumpuan Wani ketika itu. Ketika kejadian itu, saya langsung tak tahu bahawa ada satu drama bisu yang sedang berlaku di antara Wani dan Apis. Saya dengan dunia saya sendiri di tempat belakang bertemankan periuk kecil yang berisi ayam yang diperap. Tidak tahu bahawa ada sesuatu menumpang di sisi saya. Apis meneruskan perjalanannya dan sewaktu perjalanan tersebut tiba-tiba ada sesuatu yang bagi saya sedikit pelik berada di hadapan. Saya ternampak ada satu gugusan kabus tebal berada rapat dengan lantai jalan raya dan kedudukannya adalah di tengah-tengah jalan. Tidak pasti kalau kabus tersebut sedang bergerak dari satu sudut ke sudut lain.
Tapi, kedudukan kabus tebak itu pada waktu tersebut memang di tengah-tengah jalan. Saya yang perasan akan keadaan itu terus menegur akan sosok kabus tersebut. Si Apis dan Wani tidak berkata apa-apa tentang adanya penumpang lain di sisi luar kereta. Selepas kami melalui kabus tersebut, atau dengan erti kata lain melanggar gugusan kabus itu, Apis sekali lagi mencapai telefon bimbitnya dan menaip sesuatu. Lalu diberikan sekali lagi kepada Wani. Apis memberitahu itu bukan kabus. Benda itu hendak tunjukkan dirinya yang sebenar sebab saya ada menegur tadi. Saya yang sebenarnya tidak terlalu jelas dengan keadaan yang berlaku pada waktu itu sementara tidak melihat mesej-mesej yang Apis taip di telefon bimbitnya. Hanya Wani seorang sahaja yang membaca mesej-mesej Apis ketika itu. Isi kandungannya, mesej-mesej tersebut diceritakan semula oleh Wani kepada saya. Wani juga memberitahu bahawa benda itu memang ikut agak rapat ketika itu. Itu yang Wani beritahu setelah sekian lama. Sejujurnya, untuk mesej Apis yang kedua itu saya sebenarnya kurang faham. Apakah maksudnya? Apa kaitan kabus tadi dengan benda itu hendak menunjukkan dirinya yang sebenar? Sebab, apa yang saya lihat cuma gugusan kabus. Sejurus selepas itu, tiba-tiba si Apis berpesan kepada saya. Apis menyuruh saya alihkan periuk ayam tadi di sebelah kiri. Saya berasa pelik. Kenapa pula nak alihkan? Tiba-tiba Wani mencela dan berkata, takut tumpah. Saya lagilah pelik dengan alasan tersebut. Dengan keyakinan yang mendalam dan tinggi saya menjawab, jika risau tumpah, baik saya saja yang beralih tempat. Dari duduk sebelah kiri, berpindah ke sebelah kanan. Saya pun beralih tempat duduk dan secara tidak langsung, saya sendiri yang semakin rapat dengan benda tersebut. Apis bertegas meminta saya untuk beralih semula kedudukan di sebelah kiri. Ketika itu, barulah saya perasan ada sesuatu yang tidak kena antara Apis dan Wani. Mendengar arahan Apis, saya dapat mengagak ada sesuatu yang tidak kena. Seolah-olah ada sesuatu yang berhampiran dengan saya. Dengan ayat yang lebih jelas, di sebelah kanan, sisi kereta. Saya bingkas beralih kedudukan sambil memberi respon sebagai tanda yang saya sudah faham. Saya bertanya kepada Wani dan Apis, kenapa bau ayam ni kuat sangat ke? Wani mengiyakan pertanyaan saya. Saya terus duduk di sebelah kiri kembali dan memang tiada harapan langsung untuk menoleh ke sebelah kanan bahagian belakang. Tidak lama kemudian, azan subuh berkumandang di radio. Apis terus menguatkan nada suara radio dan membuka tingkap sebelah belakang. Apis terus menguatkan nada suara radio dan membuka tingkap belakang sebelah kanan kereta. Sambil memohon maaf kerana terpaksa membuka tingkap tersebut. Tujuan Apis membuka tingkap tersebut adalah supaya laungan azan dapat didengari sehingga keluar. Apabila Apis membuka tingkap tersebut, tentunya terasa sedikit sejuk dan angin luar yang masuk. Namun saya faham akan keadaan itu dan cuba berlagak tenang. Risau juga kalau tingkap terbuka dan ada benda yang masuk. Mahu meraung saya seorang diri di belakang. Namun tidak lama selepas itu, benda itu berlalu pergi. Selepas kejadian itu, dipahamkan benda itu ikut kami pada malam tersebut adalah benda yang seakan-akan kain yang sedang terbang ditiup angin. Si Apis memberitahu, selepas kejadian itu difahamkan benda yang ikut kami pada malam tersebut adalah benda yang seakan-akan kain yang sedang terbang ditiup oleh angin. Si Apis memberitahu pada mulanya dia nampak macam kain. Kemudiannya ada muka yang seolah-olah mengintai saya. Namun mukanya tidak jelas. Cuma nampak mata kemerahan. Aduh, meremang pula bila teringat semula. Saya tidak pasti benda apa yang ikut kami pada malam tersebut. Pada firasat saya mungkin langsui. Kenapa dia ikut kami? Itu pun kami tak tahu sebabnya. Ada juga terfikir mungkin kerana ayam yang kami bawa
masih ada kesan darah. Tapi rasanya ayam-ayam itu sudah dibersihkan sebaiknya. Atau mungkin kerana benak itu dapat tahu, kami buka cerita tentangnya. Wallahualam, apa yang pasti kepada mereka yang ingin berjalan jauh, sentiasa perbanyakkan berdoa dan berzikir. Jaga percakapan terutamanya ketika memandu di tempat-tempat yang agak terasing dan gelap. Sentiasa fokus ketika memandu dan jangan cepat panik ketika diusik. Sehingga berjumpa lagi. InsyaAllah.